Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Pada hari ini kita akan lihat rekod tak lengkap tingkatan 5, iaitu kita akan lihat kaedah analisis. Untuk video kali ini kita akan hitung jumlah belian ya, bagaimana kita nak mencari jumlah belian. Jadi cikgu minta kamu tolong rujuk buku teks iaitu muka surat 49 dan selepas itu kita akan lihat muka surat 54 ya. Kita akan lihat contoh 9 dalam buku teks muka surat 49 iaitu bagaimana nak hitung jumlah belian ya. Butir-butir di bawah ini diambil pada buku perniagaan Andrew pada 31 Disember ya. Tarikh perakawanan tamat pada 31 Disember 2017. Baki akaun belum bayar pada 1 Januari. Bila dia kata 1 Januari ini bermaksud baki awal ya. Bayaran kepada akaun belum bayar. Bila dia kata bayaran kepada akaun belum bayar, ini bermaksud pembayaran hutang akan berkurangan. Diskaun diterima dan pulangan belian ini, apabila ada diskaun dan juga pulangan, ini bermaksud hutang akan berkurangan. Ya. Baki akaun belum bayar pada 31 Disember ya. Bila dia kata 31 Disember, ini adalah baki akhir. Dan yang terakhir adalah belian tunai. Ini adalah belian tunai tak terlibat dengan akaun belum bayar. Soalan dia, hitung jumlah belian. Bagaimana kita nak cari jumlah belian? Iaitu dengan belian kredit tambah belian tunai. Belian tunai telah diberi, cikgu tanda dengan warna merah ya, belian tunai iaitu sebanyak 2,000. Ini adalah belian tunai. Manakala belian kredit cikgu tanda dengan warna kuning dan belian kredit kita kena sediakan akaun kawalan belum bayar ya. Ni cikgu dah tulis dah akaun kawalan belum bayar. Dan untuk makluman kamu, akaun kawalan belum bayar adalah liability, di mana liability bertambah akan berada di sebelah kredit dan liability berkurangan akan berada di sebelah debit ya. Okey, kita lihat maklumat satu persatu. Ini adalah baki awal ya. Baki awal liability akan berada di sebelah kredit ya. Tarikh kita 2017 Januari 1. Butiran kita adalah baki BB. Angka kita adalah 11680. Nampak cuba ambil daripada sini 11680 ya. Apabila ada baki BB di sebelah kredit, kamu teruskan dengan baki HB di sebelah debit ya. Baki BB sebelah kredit, maka baki HB akan berada di sebelah debit. Teruskan ya. Baki HB di sebelah debit ya, dan angkanya adalah 8360 ya. Baki akhir ya. Baki HB adalah baki akhir dan tarikh kita ialah 31 Disember ya. Okey. Kita teruskan kepada maklumat yang lain. Bayaran kepada akaun belum bayar bermaksud liability akan berkurangan berada di sebelah debit ya. Okey, butiran kita adalah bank ataupun tunai, tak ada masalah ya, bank ataupun tunai, tapi kamu kena pilihlah salah satu sahaja dan angkanya 21370. Cikgu cancel ya, dah masuk dah. Dan tarikh kita adalah Disember 31 akhir tempoh ya. Okey, yang seterusnya diskaun diterima, hutang akan berkurangan. Bila hutang berkurangan, dia berada di sebelah debit ya. Butiran kita diskaun diterima dan angka kita adalah 330 ya. Dan yang terakhir yang perlu kita masukkan adalah pulangan belian. Hutang berkurangan juga berada di sebelah debit, pulangan belian 520. Okey, dah habis dah. Semua maklumat dah habis. Okey. Kita imbanglah, garis imbang. Kamu jumlahkan di sebelah debit dulu sebab debit yang banyak jumlahkan, kamu akan dapat 30600. Dekat sini pun 30600. Kamu tolaklah dengan 1168 680, kamu akan dapat 18920 dan kamu akan dapat belian. Tarikh kita adalah Disember 31 ya. Jadi belian kredit cikgu tanda dengan warna kuning. Kamu gunalah highlighter ya, warna kuning, belian kredit. Okey.
Jangan lupa ya, bila ada baki HB ya, mesti ada baki BB pada Januari 1, 2018, angka yang sama 8380. Biasakan ya, bila ada baki HB, teruskan dengan baki BB. Okey. Kita teruskan dengan kehendak soalan, hitung jumlah belian, iaitu ya, belian kredit tambah belian tunai, di mana belian kredit cikgu buh warna kuning dan belian tunai cikgu buh warna merah ya. Okey, belian kredit 18,920, belian tunai 2,000. Okey. Nah, nampak tak? Buh warna kuning untuk belian kredit dapat daripada sinilah. Nah. Okey, belian tunai dah bagi 22,000 dan kita akan dapat 20920. Okey ya. Kita teruskan lagi dengan contoh 14 muka surat 54 ya. Rujuk buku teks juga. Ini adalah soalan contoh 14, dia bagi buku tunai dekat kita. Soalan ada buku tunai. Kemudian soalan ada maklumat tambahan dan anda dikendaki menghitung jumlah jualan dan jumlah belian ya. Baiklah, kita akan lihat soalan A, menghitung jumlah jualan dan jumlah belian. Cikgu nak buat jumlah belian ya. Jumlah belian, cikgu buh warna kuning ya. Kita nak cari jumlah belian. Baiklah, bila kita nak cari jumlah belian, belian kredit tambah belian tunai ya. Belian kredit tambah belian tunai. Cuba kamu lihat di sini. Di sini ada tak? Kita ada belian kan dekat sini. Okey, cikgu tambah, cikgu warna merah belian. Ini adalah belian tunai ya, iaitu sebanyak 14,300 ya. Belian tunai, sebab bila buku tunai di sebelah kredit, ini bermaksud kita perniagaan membeli secara tunai. Butiran kita, butiran dan buku tunai adalah belian. Baiklah, kita lihat belian kredit pula. Kalau nak buat belian kredit, kita kena buat akaun kawalan belum bayar ya. Kita kena sediakan akaun kawalan belum bayar, di mana di sebelah debit ini adalah liability berkurangan ataupun hutang berkurangan ya. Di sebelah debit, manakala di sebelah kredit pula adalah liability bertambah ataupun hutang akan bertambah. Okey. Ini adalah akaun kawalan belum bayar yang asas mudah ya. Baki BB di sebelah kredit, baki BB dengan belian, sebab ini adalah hutang ya. Di sebelah debit pula berkurangan, hutang berkurangan dan sentiasa bank diskaun diterima dan pulangan belian. Okey, baki BB di sebelah kredit, maka baki HB akan berada secara automatik, dia akan berada di sebelah debit ya. Okey, dalam soalan selalunya ada dua benda saja yang dia akan suruh cari untuk akaun kawalan belum bayar. Sama ada dia suruh cari belian ataupun dia suruh cari baki HB. Kalau soalan ada baki HB, macam soalan ini akaun belum bayar dia ada baki HB dia, maka bermaksud dia suruh cari belian. Kalau belian kredit diberi, bermaksud dia suruh cari baki HB. Nah, itu saja dua benda je dia akan cari. Sama ada dia nak suruh cari belian, nah, yang ni, ataupun dia suruh cari yang ni, ikut kat kehendak soalan. Okey, kita lihat soalan maklumat tambahan. Dia bagi kat sini 1 Januari ini adalah baki BB dan ini adalah baki HB. Kamu nampak tak akaun belum bayar baki HB ada, bermaksud dia suruh cari belian. Baiklah, apabila kita nak sediakan akaun kawalan belum bayar, jadi cikgu minta kamu tolong highlight semua perkataan akaun belum bayar ataupun apa-apa yang berkaitan dengan akaun belum bayar. Yang pertama sekali ialah dalam buku tunai, akaun belum bayar. Nah, cikgu tanda. Seterusnya, akaun belum bayar dalam liability bagi 1 Januari dan juga 31 Disember dia bagi. Seterusnya, ada diskaun diterima 380 dan akhir sekali ada pulangan belian 190. Okey, cikgu highlight dengan warna kuning. Jadi kamu masuk saja angka-angka ini ke dalam akaun kawalan belum bayar ya. Okey. Nampak tak kat sini dalam buku tunai 16,700 ya, 16,700 dalam buku tunai, maka ini bermaksud telah membuat pembayaran. Liability akan berkurangan, dia akan berada di sebelah debit dan butiran kita adalah bank 16,700.
Seterusnya, kamu nampak tak 1 Januari 2017 dalam maklumat tambahan? Ya, 1 Januari baki BB akan berada di sebelah kredit 11720. Apabila ada baki BB, kamu teruskan dengan baki HB, terus direct dengan baki HB, iaitu 13,500 dekat sini ya. Dan seterusnya kamu masuklah diskaun diterima 380, dan yang terakhir adalah pulangan belian 190. Okey. Bila kamu lihat kamu dah masuk dah data-data dalam format akaun kawalan belum bayar, ini bermaksud kamu kena cari belian. Berapa belian kita kena cari? Belian cikgu buah warna kuning ya. Akaun belum bayar cikgu buah warna kuning. Okey nah? Boleh nah? Ingat format. Kalau kamu tak faham konsep liability bertambah, liability berkurangan, jadi cikgu minta kamu tolong hafal format lah. Kita tak boleh nak buat macam mana ya. Kalau kamu ingat liability bertambah sebelah kredit, liability berkurangan di sebelah, cikgu akan sebut apa dia? Kalau liability bertambah kredit, ini baru betul. Liability bertambah kredit, liability berkurangan di sebelah debit ya. Cikgu dah masuk dah data-data semua dalam akaun kawalan belum bayar dalam format dia. Jadi sekarang kita nak sediakan akaun belum bayar dalam format yang betul dan lengkap ya. Cikgu nak tunjuk yang betul dan lengkap, yang siap dengan tarikh ya. Jadi kita cari belian kredit, sediakan akaun kawalan belum bayar ya. Jadi ini aset liability bertambah, yang ini liability berkurangan. Okey, apa yang ada yang pada awal-awal sekali, kita masuk saja nah. Cikgu cuma nak terangkan tentang format ataupun tentang tarikh kita 2017 Januari 1, iaitu kita ada baki BB 11720 dah masuk dah. Seterusnya, bila ada baki BB, biasakan dengan baki HB. Teruskan selang 4 ataupun 5 baris ya, terus kepada baki HB ya, iaitu 13,500, dan tarikh kita adalah pada Disember 31. Okey, barulah kita masuk maklumat-maklumat lain, iaitu pada Disember 31 kita ada pembayaran bank 16,700. Seterusnya diskaun diterima 380. Seterusnya pulangan belian 190. Okey, dah habis dah kan? Okey, dah habis. Kamu imbang. Jumlahkan yang paling banyak, iaitu di sebelah ini yang sebelah debit yang paling banyak 30770, dan masuk 30770 di sini. 30770 tolak baki BB 720, maka kamu akan dapat 19050, dan ini adalah jumlah belian. Maksudnya ini adalah belian kredit lah nah. Kamu jangan tulis belian kredit nah, tulis belian sahaja dan akaun kawalan belum bayar, dan tarikh kita adalah Disember 31. Okey. Sekarang nak cari jumlah belian. Kehendak soalan jumlah belian, macam mana kita cari? Belian kredit ya, iaitu cikgu lupa, sorry. Dah sebut banyak kali dah. Lepas baki HB, biasakan dengan baki BB. Cikgu pun terlupa nak sebut nah. Okey. Seterusnya, kita cari dengan belian kredit. Belian kredit kita dah cari dah, iaitu 19,050 tambah dengan belian tunai 14,300, dan kamu akan dapat jumlah belian sebanyak 6899. Okey, mudah-mudahan kamu faham cara nak sediakan ataupun nak menghitung jumlah belian ya. Ingatlah, belian kredit tambah belian tunai. Kalau belian kredit, kena sediakan akaun kawalan belum bayar. Macam mana kita nak tahu kita kena buat akaun kawalan belum bayar? Sekiranya dalam data-data ataupun dalam imbangan buku tunai dan maklumat tambahan ada perkataan akaun belum bayar. Bila ada akaun belum bayar, secara automatik akan ada belian kredit, dan secara automatik kamu kena sediakan akaun kawalan belum bayar. Okey, sekian dulu untuk macam mana kita nak cari jumlah belian dalam rekod tak lengkap kaedah analisis. Okey, bye. Jumpa lagi.